Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berada pada pagi yang mulia ni, al-Jumaah al-Mubarakah, pada hari Jumaat yang diberkati, pada siri yang ke-16 dalam pengajian kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sambung pada muka surat 529. Disunatkan memberi khabar gembira dan memberi ucapan selamat, mengucapkan berita gembira dan juga ucapan tahniah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Sebelum daripada itu, Al-Hafiz As-Suyuti rahimahullahu taala mengarang satu bahagian daripada kitab yang dinamakan sebagai Husulul Amani bi Usulit Tahani. Husulul Amani bi Usulit Tahani, iaitu terhasil cita-cita dengan asal tahniah, ucapan tahniah. Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala mendatangkan di dalam kitab, satu bab daripada kitabnya tersebut, beberapa hadis dan juga asar, perkataan di kalangan sahabat dalam ucapan tahniah ni mengikut keadaan-keadaan tertentu dan juga masa yang mempunyai kelebihan, amalan yang sempurna dan peristiwa-peristiwa yang banyak yang telah disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya satu bab daripada kitabnya Husulul Amani bi Usulit Tahani. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat ke-39. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruk. Kemudian malaikat di sini plural, tapi yang dimaksudkan satu malaikat, itu malaikat Jibril, memanggil Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Sedang pada ketika Nabi Zakaria sedang berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedang berdiri melakukan solat di mihrab. Mihrab tempat sembahyanglah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia menyatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi berita gembira kepada kamu dengan kelahiran anak yang dinamakan sebagai Yahya alaihi salatu wassalam. Ini berita gembira. Surah Al-Imran. Okey. Ketika Nabi Zakaria sedang solat, malaikat Jibril datang memberitahu berita gembira kepada Nabi Zakaria, yang mana dia diberikan kurniaan Nabi Yahya, iaitu yang akan mewarisi kenabian dia. Sebab Nabi Zakaria dia runsing, dia berdoa kepada Allah, qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Uban dah banyak, tulang-tulang belulang pun telah lemah, tak seperti muda dahulu. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya. Dia mengadu tentang kelemahan dia, dia dah tua, kemudian isteri dia pula mandul, kemudian dia doa pada Allah, berilah kepada dia orang dapat mewarisi kenabian dia. Kemudian Allah Ta'ala mustajabkan doa dia. Allah Ta'ala berikan seorang anak yang namanya Yahya. Yahya ini adalah nama ajam, bukan nama Arab. Dalam grammar bahasa Arab, dia dipanggil sebagai ismul ladzi la yansarif, iaitu bukan nama Arab, tidak boleh diletakkan tanwin. Tidak boleh diletakkan tanwin. Kerana yang pertamanya
dia atas wazan fi'il dan juga dia atas kata nama khas, iaitu kata nama khas orang ajam, bukan nama Arab. Sebab tu dia tak boleh nak bubuh tanwin, tak boleh bubuh Yahyan, tak boleh, sebab dia bukan nama Arab. Nama Arab boleh, Muhammadan boleh bubuh tanwin sebab dia nama Arab. Yang bukan, kebanyakan nabi-nabi bukan nama Arab, melainkan 4 atau 5 orang nabi, Nabi Syuaib, Nabi Hud, beberapa orang nabi saja yang nama Arab, yang lain bukan nama Arab. Okey. Pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Ankabut ayat ke-31, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra, sesungguhnya telah datang rasul-rasul kami, utusan-utusan kami, iaitu para malaikat. Allah Ta'ala kata para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim bil busyra, membawa berita gembira. Membawa berita gembira. Apa berita gembira yang dibawa kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Dikatakan malaikat di sini diletakkan plural, malaikat, utusan-utusan kami, para malaikat. Ada kata 9 malaikat, ada kata 3 malaikat. 3 malaikat tersebut adalah malaikat Jibril, Mikail dan juga malaikat Israfil. Bawa berita gembira, iaitu kelahiran anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ada yang kata berita gembira yang dibawa datang kepada Nabi Ibrahim adalah kehancuran kaum Lut, kerana kaum Lut ni adalah kaum yang suka lelaki dengan lelaki, homoseksual. Jadi dia, malaikat ni datang dia transit seketika di rumah Nabi Ibrahim sebelum meneruskan perjalanan untuk membinasa, menterbalikkan kampung kaum Nabi Lut. Nabi Lut keluar, perintah Allah Ta'ala, Nabi Lut dan juga orang beriman keluar, kemudian kampung tersebut diangkat dan diterbalikkan. Itu berita gembira. Apa berita gembira? Ada ulama kata malaikat transit seketika sebab nak binasakan kaum yang durjana. Ada yang kata berita gembira di sini adalah yang dimaksudkan kelahiran anak Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Ismail, Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat, ayat yang dalam surah Hud, dalam surah Hud ayat ke-69. Ayat dia sama. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Dalam suratul Ankabut ayat 31 sama juga. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Terjemahan dia sama. Dia tak ada beza. Malaikat datang kepada Nabi Ibrahim nak beri berita gembira. Ini sesuai dengan tajuk kita, iaitu disunatkan memberi, datang ucapkan tahniah ataupun memberi berita gembira. Ini malaikat datang memberi berita gembira kepada Nabi Ibrahim. Tadi malaikat datang ayat pertama memberi berita gembira kepada Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Dalam surah As-Saffat ayat ke-101, Allah Ta'ala menyatakan fabasyarnahu bighulamin halim. Allah Subhanahu wa taala memberi khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar, yang halim. Halim ni yang sopan santun, yang sangat sabar. Ini adalah kisah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Quran menyebutkan fabasyarnahu, kami beri berita gembira kepada Nabi Ibrahim bighulamin halim, dengan seorang anak yang halim. Siapa anak yang halim? Anak yang halim, anak yang sangat penyabar dan penyantun. Sebab apa disebutkan ghulam halim? Ghulam ni anak ataupun kanak-kanak, halim adalah yang penyabar dan sopan santun. Disebutkan perkataan halim nak bagi tahu Nabi Ibrahim ni akan sampai ke usia halim. Ke usia halim ni ke usia orang yang sabar. Sebab kalau ghulam ni kanak-kanak yang sabar, umur 8 tahun 9 tahun mereka tak tahu sabar, tak tahu. Yang mengenal halim, sifat halim ni bila telah meningkat usia dewasa sedikit,
ataupun usia remaja, maka dia akan tahu. Sebab tu Quran sebut ghulam halim bi ghulamin halim, menunjukkan sifat halim ini akan ada pada Nabi Ismail, dan halim ini adalah untuk orang dewasa atau remaja, tak kepada kanak-kanak. Menunjukkan ketika mana Nabi Ibrahim AS nak menyembelih dia ada sifat halim. Ketinggian atau kemuliaan sifat ini hanya ada kepada yang telah dirakamkan dalam Quran, hanya ada pada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail AS. Allah Ta'ala nak muliakan mereka berdua. Sifat apa tu? Sifat sabar yang diletakkan dalam Quran, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nanti kamu tahu wahai ayahku Nabi Ibrahim, aku ni Nabi Ismail di kalangan orang-orang yang bersabar. Okey, dalam ayat yang kita nak bincangkan ini, ayah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, ayah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim menyembelih anak Nabi Ismail bila ketika umurnya murahiq. Murahiq ni dah tahu erti sabar, dah ada sifat sabar, dan murahiq ni maknanya hampir baligh, mungkin 14-13 tahun, dah hampir baligh. Dalam surah Az-Zariyat, dalam surah Az-Zariyat, qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Mereka kata jangan kamu takut, malaikat kata jangan kamu takut wahai Ibrahim. Wa basyaruhu, mereka bawa datang kepadanya, iaitu para malaikat bawa datang kepada Nabi Ibrahim, bi ghulamin alim, dengan ghulam yang alim. Tadi halim ni yang sangat sopan santun, yang sangat penyabar. Alim yang sangat alim, yang sangat mempunyai banyak ilmu. Ini kisah Nabi Ishaq alaihi salatu wasallam pada surah Az-Zariyat ayat 28 ni. Tadi Nabi Ismail ni, Nabi Ishaq diletakkan ghulamin alim, Nabi Ismail diletakkan ghulamin halim. Halim adalah sangat sabar, sangat sopan santun. H-A-L-I-M, halim. 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 Halim lemah lembut kan, dia sopan santun. Sopan santun lemah lembut. Halim, Halim ni adalah Asmaul Husna, nama-nama Allah Ta'ala. Jadi kita akan letak nama orang Abdul Halim, hamba kepada Halim, iaitu hamba kepada Allah Ta'ala lah, Halim. Halim ni sopan santun, lemah lembut, sangat sabar. Bila dia sopan santun, maknanya dia sabar. Bila sopan santun juga, dia adalah lemah lembut. Itu dipanggil Halim. Sufi. Dia bukan Saufi, dia Sufi. Sufi. Sufi itu bersih. Bersih, Sufi. Cuma kalau bahasa Melayu mungkin kita panggil Saufi lah. Macam Ummu Kulsum. Tapi orang Melayu kata Ummu Kalsum. Sufi macam tu, Sufi, bersih. Tapi kita sebut Saufi. Boleh lah. Saufi mana bersih? Bersih. Yang kita panggil ilmu tasawuf, Sufi, ilmu Sufi. Dia nak untuk bersihkan hati lah, kita panggil Sufi. Okey. Nabi Ishaq disebutkan bi ghulamin alim dalam surah Az-Zariyat. Alim, yang sangat alim. Okey. Dia bagi title. Halim dan juga alim. Dalam surah Al-Hijr ada sebut juga, qalu la tawjal inna nubashshiruka bi ghulamin alim. Pada ayat 53 surah Hijr. Iaitu makna lebih kurang sama, cuma digunakan word yang berbeza tau. Kalau kita tengok dalam surah, cuba tengok terjemahan Melayu, saya rasa sama. Zariyat dengan Al-Hijr.
Mereka berkata janganlah kamu takut, mereka berkata janganlah kamu berasa takut. Sama. Terjemah dia pun sama. Seorang anak yang lelaki yang akan menjadi orang yang alim. Semua sama. Cuma tadi kalau tengok dalam bahasa Arab, dia ada perbezaan dari segi word perkataan tu, kalimah. Dalam surah Az-Zariyat disebut qalu la takhaf, jangan kamu takut. Dalam surah Al-Hijr disebut qalu la taujal, jangan kamu takut. Sama je. Inna nubashiruka bi ghulamin alim. Dia sama, tapi sebenarnya kalau kita belajar balaghah dan juga grammar bahasa Arab, setiap ayat penegasan ada tambah-tambah inna, semua tu memberi implikasi makna yang berbeza sebenarnya. Nampak terjemah sama ya, tapi bila kita belajar grammar dengan balaghah, kita akan tahu ni makna ayat ni memberi taukid, memberi penegasan, ayat ni tak memberi penegasan, memberi fakta aja. Kita akan nampak beza antara surah Az-Zariyat dan juga surah Al-Hijr. Dalam surah Al-Hijr ini Quran kata la taujal, janganlah kamu merasa takut. Sebab apa jangan kamu merasa takut? Sebab Nabi Ibrahim ni, dia dah hidangkan makanan. Bila tetamu datang rumah dia, dia hidang makanan untuk melayan tetamu. Bukan makanan biasa, bi'ijlin hanid. Kita panggil kambing yang disalai, ijlin hanid, kambing salai. Tapi mereka tak nak makan. Mereka tak nak makan. Ya, tetamu Nabi Ibrahim tak nak makan. Ibrahim dah rasa lain dah. Sebab apa hidang tak nak makan ni? Fa'awjasa fi nafsihi khifah. Dia rasa takut dah Nabi Ibrahim. Macam mana tetamu tak makan? Mereka malaikat. Malaikat memang tak makan dan tidak minum. Kemudian Quran menyatakan inna nubashiruka bi ghulamin alim. Kerana jangan kamu takut wahai Ibrahim, kerana kami datang ni, inna nubashiruka ni makna ta'lil, sebab larangan jangan takut. Larangan Quran menyatakan wahai Ibrahim jangan takut. Malaikat yang menyerupai manusia kata kepada Nabi Ibrahim jangan takut. Sebab apa malaikat kata jangan takut? Sebab adalah kami nak beri berita gembira ni. Ada dua berita gembira. Malaikat nak sampaikan dua berita gembira. Perkara yang pertama, berita gembira adalah kamu akan diberi anak laki-laki lah, ghulam. Yang keduanya, kamu akan dan disifatkan anak tersebut dengan alim. Alim ni yang sangat berilmu. Dua berita, dapat seorang anak, dah berita gembira. Kemudian Quran tambah lagi yang bersifat alim, yang mempunyai ilmu yang sangat banyak. Dua berita gembira diberi kepada Nabi Ibrahim. Ini untuk Nabi surah Hijr dan Zariyat, untuk Nabi Ishaq. Nabi Ibrahim, tapi untuk kelahiran Nabi Ishaq. Nabi Ibrahim ada dua orang anak, Nabi Ismail seorang. Nabi Ismail dalam surah Safat, yang ayat sebelum ni. Surah Az-Zariyat, surah Hijr adalah Nabi Ibrahim, tapi dapat berita gembira kelahiran anak Nabi Ishaq. Tadi surah Safat, Nabi Ibrahim dapat berita gembira kelahiran anak nama Nabi Ismail. Dua kes ni Ustaz. Mana bila malaikat datang bawa tu, dia bagi tahu dua berita. Anak yang dapat Ismail dan juga dapat nama Isa serentak. Masa tu tak lain. Peristiwa lain. Sebab Nabi Ismail lahir dulu. Kalau tengok Quran dalam surah As-Saffat, fabasyarunahu bi ghulamin alim. Dah lepas beberapa ayat lepas tu baru disebutkan wabasyarunahu bi ishaq wa nabiyyan minal mursalin. Iaitu kami beri berita gembira pula kepada Nabi Ishaq. Nabi Ismail dulu. Nabi Ismail nombor satu. Okey, yang Nabi Lut ni kes ni, kes anak yang mana keluar? Nabi Lut tadi yang homo dia nak malaikat datang nak hancurkan, dia transi kan. Transi dulu jumpa Nabi Lut ni kan bagi tahu kabar gembira. Okey. Kabar gembira tu untuk anak yang Yakub ke anak yang Ismail? Sebelum dia pergi ke hancurkan Nabi Lut punya beritahu. Kalau ikut kan, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Kalau ikutkan kelahiran Nabi, kalau ikutkan daripada cerita konten cerita tu,
adalah kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ishak. Mana anak Nabi Ishak lah. Mana berita gembira yang diberikan kepada Nabi Ibrahim tentang kelahiran seorang anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak. Jadi lepas tu on the way nak ke Kaulut. Kaulut nak hancurkan. Maknanya Nabi Ibrahim dan Kaulut tu satu zaman, satu tarikh masa lah. Satu zaman, satu masa. Macam hari ni dah jumpa, besok lusa pergi ataupun jumpanya Nabi mereka Nabi tu terus pergi. Sebab mereka tidak bermalam ke di rumah Nabi Ibrahim, sekadar nak bagi tahu berita gembira lah. Mereka transit sekejap. Ada tak Nabi Ibrahim tahu yang malaikat ni nak hancurkan Nabi tu? Kau tak tahu. Itu yang kita kata tadi tu, ada dua pandangan. Ada ulama kata berita gembira yang malaikat nak sampaikan adalah tentang kehancuran yang akan menimpa kepada kaum Lut. Tapi pandangan yang masyhurnya adalah berita gembira kelahiran anak. Okey. Surah Hud ayat 71. Wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Surah Hud. Isteri Nabi Ibrahim berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum. Dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan Nabi Ishak akan lahir puteranya, iaitu nama Nabi Yaqub. Bila mana Nabi dalam surah Hud ini, malaikat yang menyerupai manusia datang kepada Nabi Ibrahim, bagi tahulah, iaitu Nabi Ibrahim ini kami nak sampaikan berita gembira, iaitu kamu akan mendapat seorang anak namanya Ishak. Isteri dia nama Hajar. Ayah kepada Nabi Ishak, mak kepada Nabi Ishak nama dia Hajar. Hajar ni ada pada ketika itu tapi duduk di belakang tirai. Bila dia dengar, dia tersenyum suka. Bila dia suka, fadhahikat fabashsharnahu dia suka sebab apa? Akan lahir seorang anak yang namanya Ishak. Kemudian Ishak pula akan lahir lagi anak, iaitu cucu kepada Nabi Ibrahim namanya Yaqub. Jadi kalau dia tak bagi anak nama cucu kan Yaqub ni, kita ikut ayatnya YA ada koma QB. Betul. Bukan yang zaman Melayu YA KUB Yaqub ke, tak ada nama. Dia dari segi tulisan kita kata Yaqub, tapi sebenarnya maksud dia Yaqub. Yaqub. Kalau bahasa Melayu yang formal, saya rasa YA ada koma atau atas tu. KUB lah. Kob. Okey. Ibrahim, anaknya Ishak, anak Ishak adalah Yaqub. Yaqub adalah cucu kepada Nabi Ibrahim lah. Anak Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Betul. Jadi Nabi Ibrahim, Ishak anak dia, cucu dia adalah Yaqub, cicit dia adalah Yusuf. Yes. Okey. Nabi Rasul. Pendapat yang masyhur, Sarah ni isteri Nabi Ibrahim yang lahir seorang anak dia, iaitu Nabi Ishak. Pendapat yang masyhur, Sarah ini adalah anak kepada pakcik Ibrahim, mana sepupu dengan Nabi Ibrahim. Sepupu. Yang anak pakcik sebelah ayah adalah dipanggil bintu ammi. Anak pakcik sebelah ayah, sepupu Nabi Ibrahim sebelah ayah. Itu pendapat yang masyhur. Berita gembira dalam surah Al-Imran ayat 45. Surah Al-Imran ayat 45. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripada Allah.
dalam ayat ini pun berita gembira itu satu kalimat. Kalimat ini dinamakan kalimat kerana wujudnya Nabi Isa dengan perintah Allah tanpa ayah. Allah Ta'ala jadikan dia dengan satu kalimat. Kalimat yang ulama kata kun, jadi. Kun fayakun, maka jadilah dia. Nama dia adalah Masih Isa bin Maryam. Isa bin Maryam, sebab dia tak mempunyai ayah. Isa bin Maryam. Kenapa tak boleh Isa binti, tak boleh sebab Isa tu lelaki. Tak, Isa anak lelaki. Kalau binti anak, kalau binti anak perempuan. Sama Arab, sama kita Melayu. Sama Melayu kita Arab. Bin tu nisbah kepada ayah, tapi anak tersebut lelaki. Anak lelaki nak nisbahkan kepada ayah, nak binkan kepada ayah. Anak lelaki dipanggil ibnun. Ibnun tu bin. Okay. Asalnya, contohnya nama dia Isa bin Muhammad, contoh. Kita kata Isa ibnu Muhammad, itu ibnu. Tapi dalam bahasa Melayu kita tak sebut ibnu, kita sebut bin. Kalau dalam bahasa Arab juga, contohnya nama dia Maryam bin Sulaiman, Maryam bintu Sulaiman. Tapi dalam bahasa Melayu sebut Maryam binti Sulaiman. Okey. Wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Maka Nabi Isa nanti sebagai wajih. Wajih ni dia pangkat yang tinggi di kehidupan dunia Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Isa, dan juga Allah Ta'ala akan berikan di akhirat nanti syafaat. Wa fil akhirati asy-syafaat. Di akhirat Nabi Isa akan memberi syafaat. Wa minal muqarrabin. Nabi Isa juga di kalangan orang-orang yang muqarrab, mana orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila menunjukkan orang yang dekat dengan Allah, maknanya darjat dia tinggi lah. Surah Asy-Syura, Surah Asy-Syura ayat 23. Dzalikal ladzi yubashshirullahu 'ibadahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Ini berita gembira juga. Itulah kurnia yang dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Seterusnya surah Zumar. Surah Zumar ni ayat 17-18. Zumar. Fabashshir ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Berilah berita gembira kepada hamba-hambaku. Siapa yang dapat berita gembira? Iaitu orang yang mana mendengar perkataan. Sebab apa mereka dapat berita gembira? Kerana mereka mendengar perkataan lalu mengikut apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk. Mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Mana orang yang mengikut perkataan Quran, mengikut fayattabi'una ahsanah, perkataan terbaik. Ada kata azan, bila dilaungkan azan perkataan terbaik, maka kita berhenti kerja, stop seketika melaksanakan kerja, kita pergi semayang. Al-Qawl. Surah Fussilat, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa abshir, kamu berilah berita gembira syurga yang mana dahulu kamu dijanjikan dengan syurga. Ayat 30 surah Fussilat. Suratul Hadid ayat ke-12. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar. Pada hari kamu melihat orang beriman, lelaki dan juga perempuan, cahaya mereka ni berjalan di hadapan mereka dan sebelah kanan mereka. Itu berita gembira bagi mereka pada hari ini, iaitu syurga yang mengalir daripada bawah syurga tersebut sungai. Surah apa tu? Surah Al-Hadid. Pada hari ketika kamu melihat orang mukmin lelaki dan juga perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka pada hari ini, ada berita gembira untukmu, iaitu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
yang kekal, yang kamu kekal di dalamnya, itulah keuntungan yang sangat besar. Ini nikmat dalam syurga. Maksudnya pada hari akhirat nanti kamu akan lihat, wahai Muhammad, orang beriman lelaki perempuan, bagi mereka ada ajrun karim, iaitu bagi mereka ni ada balasan syurga. Sebab apa dia letakkan perkataan tara? Tara ni melihat. Pada hari kamu melihat. Makna di sini lihat ni lihat dengan pandangan mata, bukan lihat dengan makna lain. Tidak. Kalau kita kata tidakkah kamu lihat kepada langit, apa maksud lihat kepada langit? Tentang kekuasaan Allah. Tidakkah kamu perhatikan langit bagaimana indahnya? Itu maksud lihat. Tapi di sini memang lihat dengan mata. Lihat dengan mata. Nur di situ akan diberi cahaya, diberi nur, cahaya depan dan juga kanan. Itu dengan makna hakikat, memang cahaya, bukan makna lain. Ada kata dalam Quran kan banyak guna isti'arah. Isti'arah ni makna lain. Contohnya akan terpadamlah kegelapan dan bersinarlah cahaya. Makna akan terpadamlah kekufuran dan bersinarlah cahaya, itu maknanya Islam. Tapi dekat sini bukan makna lain. Nur tu maknanya adalah makna hakikat, makna cahaya. Dia tak ada makna lain. Mana orang beriman di akhirat nanti gelap. Mereka meraba-raba tak tahu kat mana pergi. Jadi untuk orang beriman, mereka ada cahaya depan, cahaya belah kanan. Jadi mereka dapat untuk jalan di tengah kegelapan. Orang-orang kafir, mereka tak dalam kegelapan dan tak ada cahaya. Mereka tak boleh nak bergerak dan meraba-raba untuk mencari jalan keluar. Sebab mereka tak ada cahaya. Depan dan kanan cerah. Betul. Ayat terakhir dalam surah At-Taubah ayat 21, yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Tuhan kamu, Allah Ta'ala akan memberi berita gembira kepada mereka, orang-orang beriman, dengan rahmat daripada Allah, keredaan daripada Allah, syurga daripada Allah untuk mereka, dan di dalam syurga tersebut mereka kekal selama-lamanya. Nikmat yang berkekalan selama-lamanya. Ini semua berita gembira untuk orang beriman yang berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang berkekalan, nikmat yang berkekalan tidak putus-putus. Okay, sebenarnya dalam menyampaikan berita gembira, kita telah bincang ayat Quran yang begitu banyak, menyampaikan berita gembira sama ada kepada Nabi dan juga kepada orang beriman. Banyak daripada kandungan ayat Quran, dan dijelaskan di sini. Sementara itu hadis-hadis yang mengetengahkan tentang khabar gembira cukup banyak dalam kitab hadis as-sahih, dalam hadis yang sahih, kitab sahih. Di antaranya hadis tentang khabar gembira bagi Khadijah yang berupa syurga diperbuat dari mutiara, tidak ada celah dan sela dan celah sedikit pun padanya, tidak ada kecacatan pada mahligai ataupun syurga yang diperbuat daripada mutiara. Untuk Khadijah tak ada kecacatan sedikit pun. Okey, isteri Nabi Khadijah, isteri pertama sekali sebelum Nabi kahwin dengan orang lain. Kita nak sebutkan di sini dalam bab ucapan berita gembira, ucapan tahniah, ada beberapa perkara kita nak sebut. Di antaranya dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga ada sebut, tapi dia tak berikan di sini. Tapi saya baca dulu dalam syarah kitab ni. Nanti kita akan baca yang ditulis, yang termaktub. Dia bagi sikit je berita gembira dalam ni, tapi yang lain banyak lagi sebenarnya. Sebab tu dia kata dia hanya datangkan sedikit saja. Di antaranya diturunkan ayat liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar dalam suratul Fatah, inna fatahna laka fatham mubina. Ayat kedua Allah Taala kata, Allah Taala mengampunkan kamu wahai Muhammad apa yang telah terdahulu daripada dosa kamu dan juga apa yang terkemudian. Ini turun pada peperangan Hudaibiyah lah.
ketika mana Nabi SAW bagi tahu, unzilat alayya ayah ahabbu ilayya mimma 'alal ard. Diturunkan kepadaku satu ayat yang lebih dicintai di sisi aku berbanding apa yang ada di atas bumi, di atas dunia ni. Kemudian Nabi membacakan ayat tersebut kepada mereka, maka kepada sahabat Nabi lah. Apa ucapan sahabat Nabi? Mereka kata, hani'an laka ya Rasulullah, sungguh indah kamu wahai Rasulullah. Iaitu ucapan baik, ucapan tahniah kepada kamu wahai Rasulullah. Dalam ucapan sahabat Nabi kepada Nabi juga, riwayat Al-Hakim, hadis Al-Hakim daripada Usamah bin Zaid, cucu angkat Nabi, tabi'atun Nabi. Usamah kata, aku ikut Nabi ke rumah Hamzah. Hamzah ni pakcik Nabi, tapi beza dalam 2-3 tahun je dengan umur Nabi. Beza dia, walaupun dia pakcik. Falam yajidhu, maka Nabi tak mendapati Hamzah di rumah dia. Faqala lahu, maka Nabi berkata kepada Usamah, jitu ya Usamah berkata kepada Nabi, jitu ya Rasulullah, aku datang wahai Rasulullah, wa ana uridu an atiyaka, aku datang kepada kamu, wa uhanni'uka, aku nak ucapkan tahniah kepada kamu, akhbarani, yang mana telah memberitahu kepada aku Abu Umarah. Abu Umarah ni maknanya Hamzah, pakcik Nabi. Hamzah telah beritahu kepada aku, annaka u'tita nahran fil jannah, sesungguhnya kamu diberikan satu sungai dalam syurga yang dipanggil sungai tersebut Al-Kausar. Jadi dia ucapkan tahniah. Siapa dia? Usamah. Usamah diikut Nabi sampai ke rumah Hamzah. Diikut Nabi sampai ke rumah Hamzah, dan dia Nabi tak mendapati Hamzah di rumahnya. Maka pada ketika itu Usamah telah berkata kepada Nabi, dia kata, aku ucapkan kepada kamu, aku datang nak ucap kepada kamu tahniah, disebabkan Hamzah telah beritahu kepada aku, kamu diberikan satu sungai dalam syurga yang dinamakan sebagai Al-Kausar. Peristiwa yang kedua tadi untuk Nabi, untuk Nabi. Satu, diampunkan dosa Nabi yang telah terdahulu, walaupun Nabi ni maksum. Tapi kena ingat, walaupun Nabi maksum, Allah Ta'ala boleh dia kata perkara yang silap ni dosa. Bagi kita tak berdosa, tapi bagi Nabi dosa. Sebab Nabi orang yang dekat dengan Nabi lah. Sebab Nabi orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi benda yang biasa pun sepatut tak dosa, tapi dinisbah dengan Allah, benda tu dianggap satu dosa, satu kesalahan. Perkara yang kedua, ucapan tahniah juga, tapi kehadiran bulan yang mulia, bulan Ramadan. Daripada Salman Al-Farisi, Nabi SAW berkhutbah pada akhir bulan Sya'ban, akhir hari daripada bulan Sya'ban. Nabi kata, ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun mubarakun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu satu bulan yang agung, yang diberkati, yang pada bulan tersebut ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itu ucapan berita gembira lah. Di akhir bulan Sya'ban Nabi beri berita gembira, datang Ramadan, kemudian ditambah lagi ada Lailatul Qadar. Ada ketikanya ucapan tahniah Nabi, ucapan tahniah mengenai dengan haji. Ataitun Nabi Urwah bin Madras, dia kata, aku datang kepada Nabi di Mina. Maka Nabi kata, afriq raw'aka ya Urwah, wahai Urwah, telah hilanglah rasa ketakutan kamu wahai Urwah. Ketika berjumpa Nabi pada musim haji, Urwah bin Madras jumpa di Mina, Nabi telah memberi berita gembira kepada dia, wahai Urwah, telah hilanglah kepada kamu rasa takut. Ini kisah apa, kita tengoklah kisah apa, tapi ini nak beritahu ucapan berita gembira. Ucapan tahniah Nabi kepada Urwah kerana telah akhirnya sampai juga Urwah bin Madras di Mekah untuk menunaikan haji.
dikatakan orang yang telah sampai daripada Mekah, telah sampai ke rumah dia, telah sampai ke destinasi rumah, balik daripada haji, apa ucapan Nabi? Nabi kata, qabilallahu hajjaka wa akhlif nafaqataka. Semoga Allah Ta'ala terima haji kamu, Allah Ta'ala ganti balik perbelanjaan kamu yang kamu pergi menunaikan haji. Sama juga balik dalam medan peperangan. Urwah radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, lamma qafilan Nabi, apabila Nabi pulang dan juga sahabat Nabi pulang daripada Badar, daripada peperangan Badar, istaqbalahum al-muslimun birrawha yuhanni'unahum. Orang-orang Islam mereka sambut Nabi dan juga pejuang-pejuang mujahidin di satu tempat namanya Rawha. Mereka ucapkan tahniah atas kemenangan tentera Islam dalam peperangan Badar. Daripada Aisyah, dia kata Nabi SAW dalam satu peperangan, apabila Nabi masuk saja balik ke rumah, masuk ke rumah, istaqbaltuhu, aku akan menyambut Nabi, aku akan pegang tangan Nabi, maka aku akan berkata, alhamdulillahilladzi nasaraka wa a'azzaka wa akramaka. Ucapan tahniah, ucapan selamat, ucapan baik. Alhamdulillah, Aisyah kata kepada Nabi bila balik daripada medan peperangan, segala puji milik Allah yang menolong kamu, yang meninggikan kamu, yang memuliakan kamu. Perkara yang keempat, iaitu ucapan tahniah juga ketika nikah seseorang yang berkahwin. Kita akan ucap barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Dan kita akan ucapkan, semoga Allah Ta'ala memberkati kamu berdua. Ucapan mendapat anak dapat anak, kita akan ucapkan barakallahu laka fil mawhub. Dan ada doa-doa yang lain panjang sikit. Semoga Allah Ta'ala memberkati anak yang diberikan kepada kamu. Itu semua adalah ucapan tahniah, ucapan yang baik. Semua ni tercatat dalam kitab An-Nikah yang sebelum ni nanti kita akan bincangkan insya-Allah. Sebelum daripada ni lah nanti kita akan sebutkan. Tahniah satu bentuk ucapan baik lah. Betul. Ucapan tahniah juga. Dan terakhir pagi ni, hanya hadis kita masuk pada minggu depan lah, hadis ni, hadis tentang ucapan tahniah ni. Okey, Al-Hafiz Syekh Al-Qamuli dalam kitabnya Al-Jawahir, dalam syarah kitab Al-Azkar, dia kata, aku tak mendapati di kalangan sahabat-sahabat kami, iaitu di kalangan ulama Syafi'i ni, satu perkataan, satu kalam mengenai dengan ucapan tahniah pada hari raya, wal a'wam, ataupun ucapan tahunan, tahun baru, wal ashhur, ataupun bulan-bulan baru, masuk bulan Rabiul Awal ke bulan Jamadil Akhir ke. Aku tak dapati ucapan tahniah padanya seperti mana yang manusia buat, selalu buat. Al-Hafiz Abul Hasan Al-Maqdisi pernah ditanya mengenai ucapan tahniah pada awal bulan, setiap kali masuk bulan baru dalam Islam, bulan Rabiul Awal ke bulan Rajab ke, ucapan tahniah masuk bulan baru ataupun masuk tahun baru, adakah dia bid'ah ataupun bukan perkara bid'ah? Maka Abul Hasan Al-Maqdisi jawab, manusia sentiasa melakukan perkara tersebut mukhtalifin, berbeza-beza, berbeza-beza masyarakat yang melakukan perkara ni. Dia menyatakan, wallazi arahu, pendapat peribadi dia, aku melihat ianya adalah perkara yang mubah, perkara yang harus, perkara yang harus, ucapan tahniah masuk bulan baru, tahun baru. Tapi dia bukan sunnah dan juga bukan bid'ah, dia hanya harus sahaja. Tetapi di sana Syekh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia menjawab selepas mana dia meneliti masalah ini. Dia menyatakan ucapan yang diucapkan pada hari raya
adalah ucapan yang disyariatkan. Disyariatkan, bukan kata harus saja, disyariatkan. Jauh sekali kalau bid'ah. Dia berhujah, Imam Baihaqi letak satu bab dalam kitab dia, dan dia menyebutkan babu ma ruwiya fi qaulin nas ba'dihim li ba'din fil 'id. Bab diriwayatkan mengenai dengan perkataan manusia sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain mengenai ucapan hari raya. Taqabbalallahu minka, semoga Allah Ta'ala terima amalan kamu. Dan dia bawa datang ucapan taqabbalallahu minka ni, ucapan hari raya ni, dia bawa datang Al-Hafiz Ibn Hajar, dia bawa datang akhbar, beberapa perkhabaran, asar, perkataan sahabat yang lemah. Tetapi semua yang lemah-lemah ni bila dikumpulkan, dikompilekan semua sekali, maka dia boleh jadikan hujah sebab dia kuat. Sebab bukan satu yang lemah, banyak hadis-hadis yang lemah boleh jadi kuat. Dan pensyariatan sujud syukur juga diambil dalil bagi keumuman ucapan tahniah ni, bagi orang yang mendapat nikmat dan terlepas daripada niqmah, terlepas daripada bala ataupun musibah. Ini semua adalah dipanggil sebagai dalil ucapan yang baik dan juga sujud syukur. Tahniah ni maksudnya apa? Tahniah ini adalah doa bil hana, iaitu doa terhadap perkara yang baik, ucapan yang baik bagi orang yang mendapat kebaikan, tak kira mendapat kebaikan dunia ataupun agama. La yadurruhu fi dinih, kalau mendapat kebaikan dunia yang tidak memberi kemudaratan pada agamanya. Cukup sekadar dulu. Nanti kita masuk muka surat 531 mengenai dengan sokongan daripada hadis yang menyatakan disunatkan ucapan tahniah daripada sahabat Nabi lah. 944 hari Isnin insyaAllah. 9 muka surat 9 bab 944, tapi muka surat 531 lah. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.